Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, mari kita semak. Okey, latihan ulang kaji bab 1 yang cikgu telah bagi sebelum ni. Okey, tentang pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey. Fenomena semula jadi ialah aktiviti harian semula jadi yang berlaku di dalam alam dan bukan dihasilkan oleh manusia. Maksudnya bukan disebabkan oleh manusia, dia berlaku sendiri. Okey, jadi soalan ini minta kamu tandakan tik pada raja yang menunjukkan fenomena semula jadi. Okey, ini terbit matahari, tenggelam matahari merupakan fenomena semula jadi. Okey, ini kemalangan jalan raya. Okey, bukan fenomena semula jadi. Dan ini ialah ais mencair, ialah fenomena semula jadi. Dan jawapannya hanya 1 dan 3 sahaja. Okey. Sains adalah penting dalam kehidupan kita. Tanda tik pada pernyataan yang betul. Jadi, mana yang betul kita tanda. Okey. Penciptaan mikroskop membantu kita mengkaji mengenali organisma seni. Apa maksud organisma seni? Organisma yang sangat kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar kita. Okey, maksudnya yang sangat kecil lah kena guna mikroskop. Jadi, jawapannya betul. Penggunaan baja yang berlebihan membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Salah, okey. Penggunaan baja yang berlebihan boleh menyebabkan pencemaran kepada tanah. Okey, struktur tanah akan berubah. Jadi bila hujan, air mengalir dan air dari tanah tu kalau mengalir ke sungai, dia boleh menyebabkan pencemaran sungai. Okey, ikan-ikan tumbuhan akuatik boleh mati. Okey, ketiga, pengetahuan genetik membantu dalam pengklonan manusia untuk menambahkan populasi manusia. Ya, jawapannya salah. Okey, yang seterusnya, suntikan vaksin melindungi kita daripada penyakit yang berbahaya. Betul. Contohnya sekarang pun semua penduduk dunia digesa untuk mengambil vaksin supaya dapat mengelakkan ataupun membentuk immunity pada diri supaya boleh melawan virus corona. Raja 2, raja di bawah menunjukkan beberapa kerjaya berkaitan dengan bidang sains. Okey, padankan kerjaya yang berkaitan dengan subjek yang perlu dipelajari dengan betul. Jadi kamu kena tahu nama kerjaya. Okey, barulah kamu tahu apakah bidangnya. Okey, kalau kita lihat gambar yang pertama ini, okey, seorang ni dia tengah tengok plan. Okey, seorang jurutera. Okey. Okey, seorang jurutera. Okey, arkitek. Okey, ini berkaitan dengan adakah biologi, kimia ataupun fizik? Okey, dia lebih berkaitan dengan fizik, tentang pengiraan. Okey. Ini pula orang ni seorang yang bersama-sama dengan banyak bahan kimia yang berada di makmal. Jadi, sudah tentu jawapannya ialah kimia. Okay. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul mengenai inovasi teknologi yang digunakan dalam kehidupan harian. Okay. Tempat kosong digunakan dalam bidang perhubungan untuk menghantar banyak maklumat bagi jarak jauh dengan cepat. Jadi apa jawapannya? Gentian kaca. Okey, tumbuhan diubah secara untuk menambahkan hasil pertanian dan bekalan makanan manusia. Okey, kamu sudah pernah belajar tentang perubahan genetik yang dilakukan pada tumbuhan supaya boleh menghasilkan banyak variasi dan tumbuhan yang lebih berkualiti. Jadi secara genetik. Okey, seterusnya soalan nombor 3 antara radas-radas berikut yang manakah sesuai untuk mengisi cecair atau bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Jadi semasa membaca soalan, pastikan kamu membaca soalan dengan teliti, mengenal pasti kata kunci kehendak soalan. Okey, bulatkan jawapan anda. Okey, di sini ada diberi radas. Okey, K, L, M dan N. Sebelum jawab kamu kena tahu yang ini K ni ialah kelalang kon. L ini ialah pipet. M ialah
B. Car. Dan manakala N ialah tabung uji. Okey, kemahiran mengenal pasti radas sangat penting. Rujuk balik jadual dalam buku teks kamu tu, radas-radas dan apakah fungsinya. Jadi soalan minta untuk mengisi cecair atau bahan kimia yang dalam kuantiti yang besar. Jadi mana yang sesuai? Okey, bulatkan jawapan anda. Tentulah K dan M sebab boleh meletak cecair dan bahan kimia yang banyak. Okey, B. Nyatakan satu contoh bahan yang dilabelkan dengan simbol berikut. Ini kamu boleh rujuk buku teks. Okey, tanda-tanda simbol seperti ini ada dalam buku teks. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 12. Okey, kalau kita lihat yang ada tengkorak ini ialah simbol amaran bagi bahan kimia yang beracun. Manakala yang ada api-api ini ialah bahan yang mudah menguap ataupun mudah terbakar. Jadi apakah contoh bahan kimia yang mempunyai simbol amaran seperti ini? Cikgu bagi satu. Okey, untuk yang beracun ini ialah contohnya mercury ataupun klorin. Okay, manakala bahan kimia yang mudah terbakar, yang biasa kita dengar apa? Petrol dan juga alkohol. Okey, jadi kamu kena kenal pasti simbol dan apakah bahan kimia, contoh-contoh bahan kimia tersebut. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 4. Tanda tik pada pernyataan yang betul tentang peraturan di dalam makmal. Jadi perlu cek semula peraturan-peraturannya ada di makmal. Okey, nombor 1. Masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru atau pembantu makmal. Adakah ini tindakan yang betul? Tidak boleh. Okey, kamu kena masuk makmal dengan kebenaran guru ataupun kebenaran daripada pembantu makmal. Okey, jadi ini salah. Okey, ataupun tidak perlu tanda sebab yang betul sahaja yang perlu ditanda. Okey, gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Okey, ini betul. Gunakan bahan kimia betul dan cermat. Jangan tuang banyak-banyak bahan kimia. Sebab apabila berlakunya lebihan, kamu tidak boleh tuang semula ke dalam botol asal. Ya, sebab benda tu walau bagaimanapun kamu tidak guna lagi, dia sudah tercemar berada di luar. Jadi tidak boleh masukkan ke botol asal yang sedia bertutup. Okey, cuci semua peralatan dan buang bahan buangan ke dalam tong sampah. Okey, tidak boleh suka hati buang bahan buangan, terlebih-lebih lagi bahan kimia tu ke dalam tong sampah sesuka hati. Okey, jadi biarkan pembantu makmal yang menguruskan bahan-bahan buangan tersebut. Kamu hanya perlu kemas sahaja. Okey. Seterusnya keempat, kembalikan peralatan bahan kimia ke tempat simpanan asalnya. Ini betul tindakan yang tepat. Okey, kamu lihat di sini ada 2 markah. Jadi bila soalan 2 markah seperti ini, sudah tentunya yang kamu perlu tandakan ialah 2 juga. Okey, sebab 1 betul memberi 1 markah. Tetapi bila kamu tanda 1 sahaja, tidak ada markah buat kamu ya. Jadi perhatikan markah semasa menjawab soalan. Okey, B. Nyatakan tindakan yang perlu dilakukan jika berlaku kemalangan seperti berikut. Okey, ini pun kemahiran yang kamu perlu. Kemahiran melihat gambar. Dan apakah tindakan yang perlu diambil. Okey, kalau kita lihat sini budak perempuan. Okey, dia dengan tidak sengaja telah menjatuhkan tabung uji. Okey, jadi apa yang perlu dibuat? Okey, matikan bekalan utama kuasa elektrik. Okey, salah. Laporkan kepada guru dengan segera. Ya, sekiranya berlakunya kerosakan pada radas. Okey, radas pecah, kamu tidak sengaja jatuhkan, terus laporkan kepada guru. Okey, mangsa dibawa ke kasut lapang secepat mungkin. Ini tidak. Okey. Okey, kita lihat lagi satu orang budak ni, dia tekan suis, lepas tu dia kena renjatan elektrik. Apa yang perlu dilakukan? Pastikan, okey, matikan bekalan utama elektrik. Ini adalah tindakan yang paling tepat. Soalan nombor 5. Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur, sesuatu yang boleh diukur. Bulatkan unit SI yang betul bagi kuantiti fizik yang diberikan. Okey, di sini ialah kuantiti fizik, ini ialah unit. Okey, unit SI.
Okey, unit standard yang digunakan seluruh negara di dalam dunia ini. Okey. Okey, panjang, kalau panjang adakah dia meter ataupun kilogram? Okey, tentu sekali dia meter. Jisim berkaitan dengan kilogram. Ini berkaitan dengan arus elektrik. Okey, ampere. Okey, suhu Kelvin. Kita tidak guna darjah Celsius. Untuk unit SI, okey, standard unit SI bagi kuantiti fizik suhu kita guna Kelvin, bukannya darjah Celsius. Okey, arus elektrik ialah ampere, bukannya meter. Jadi bulatkan. Ada 4 markah. Okey, tuliskan benar atau palsu. Okey, baca soalan betul-betul. Ada pelajar, okey, dia nampak siap begini, dia terus menjawab, dia tulislah right, lepas tu dia pangkal. Okey, kenal pasti betul-betul. Okey, fahami apa kehendak soalan. Kalau dia minta tulis benar, tulis palsu, perlu tulis. Okey, tulis benar atau palsu pada pernyataan di bawah berkaitan kepentingan penggunaan unit SI. Apa kepentingan unit SI dalam kehidupan harian kita? Okey, pertama sekali ialah mengelakkan masalah berkaitan dengan penukaran unit dalam sistem unit yang berlainan. Okey, ini jawapannya benar, betul. Okey, kalau sudah disuruh tulis benar, jangan tulis betul. Okey, sebab standard unit SI ini digunakan mana-mana negara. Contohlah cikgu cakap sini 1 meter. 1 meter di Malaysia sama juga macam mana panjang 1 meter yang berada di India, di Australia, di Amerika. Sebab tu kita guna unit SI. Kalau zaman dahulu kita guna depa, jengkal. Kalau tangan budak kecil, jengkalnya kecil. Kalau tangan budak orang dewasa, jengkalnya besar. Jadi tidak standard. Okay, jadi kita guna unit SI ini yang digunakan di seluruh dunia. Okey, B. Penukaran data dan maklumat mengenai kuantiti fizik menjadi sukar kerana pengukuran dijalankan di negara yang berbeza. Tidak sukar. Sebenarnya ini pernyataan yang salah. Okey, palsu. Okey, sebab standard digunakan di seluruh negara. Jadi tidak ada masalah untuk kita tukar. Contohnya 1 kilometer pergi tukar pedometer, sama juga di mana-mana negara begitu juga. Sebab itulah ikut larian. Okay, atlet-atlet yang ikut larian 1 meter, 100 meter larian pecut, dia lari di Malaysia, jaraknya sama juga dengan dia lari di Amerika kah, di China kah, di Jepun. Okay, tidak menjadi masalah. Okey, C. Menjadikan penganalisaan data khasnya secara bandingan dilakukan dengan lebih tepat. Betul. Okey, dengan unit SI, okay, data yang kita perolehi lebih tepat. Jadi jawapannya benar. Jangan tulis betul ataupun tanda tik. Okey, meningkatkan taraf penyelidikan sains dan teknologi. Ini pun benar. Okey, jadi pastikan kamu buat ulang kaji untuk bab 1, 2 dan 3 peperiksaan, untuk persediaan peperiksaan akan datang.